Cerita Pagi Kedah dan seterusnya penonton. Ada satu topik yang sangat menarik iaitu berkenaan bagaimana untuk meningkatkan kesihatan melalui meningkatkan sistem kesihatan khususnya sistem pencernaan kita ini melalui kombucha. Kombucha kan macam pernah dengar, tapi apa itu sebenarnya kan kombucha tu kan dia dapat membantu kita siapa yang rasa macam susah nak lawas tu kan. Yang perlukan makanan-makanan tambahan, ini antara solusi yang terbaik yang kami kongsikan kepada anda. Dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Puan Yazra Nadia Yahya selaku pengamal kombucha. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Kak Net Ya, Kak Net. Kak Net, mungkin ada dalam kalangan penonton kita ni yang pertama kali dengar kombucha. Apa tu sebenarnya kombucha ni? Okey, orang kata kalau tak kenal maka tak cinta kan. Jadi macam Munawar cakap tadi tak pernah dengar, maksudnya kombucha tu nak sebut macam mana. Okey, saya cerita sikit tentang sejarah dia. Jadi ada yang panggil Cambodia, ada yang kata kombucha. Dia sebenarnya kombucha. Jadi pada zaman pemerintahan Kaisar Inkyo masa tu di Jepun, yang mana Maharaja ni dia mengalami masalah sembelit yang sangat teruk. Jadi pada tahun 414 iaitu tabib daripada Korea, dia datang ke Jepun, dia memberi teh yang difermentasi iaitu kombucha. Masa tu tak ada nama kombucha lagi, teh yang difermentasi iaitu yang telah diperam tu. So alhamdulillah Maharaja tu sembuh. Jadi sebagai penghargaan, jadi ramuan teh ajaib pada ketika itu diberi nama sempena nama tabib Korea tadi iaitu Dr. Kombu, dan cha tu adalah teh. Jadi dia adalah minuman teh yang difermentasikan. Baik, dan Puan mungkin juga boleh kongsikan apa yang terkandung dalam kombucha ni. Ya, okey. So, dia okey. Teh kombucha ni bila kita buat tu kita perlu menggunakan teh. Teh tu sama ada teh hitam ataupun teh hijau. Jadi dia bergantung. Dia bergantung apa kita nak end produk tu jadi apa, hasil dia macam mana. Okey, lepas tu kita menggunakan organic sugar ataupun gula organik, gula perang. Lepas tu kita gunakan SCOBY ataupun yeast. SCOBY tu adalah simbiotik bacteria and yeast lah, culture bacteria and yeast. Jadi penggunaan inilah dia akan melalui proses penapaian selama 30 hari dan juga selepas 30 hari kita masukkan buah-buahan fresh, buah-buahan segar tadi mengikut hasil produk tadilah. Kita nak untuk digestive system, pencernaan, kita nak untuk sleeping yang lebih lena, kita nak benda-benda macam tu. Kalau macam saya dalam TCM untuk darah kita masukkan juga saffron macam tu. Jadi end produk tu tadilah. Jadi setengah pengamal kombucha mereka menggunakan gula putih. Jadi gula putih ni dia lebih singkat sedikit, maksudnya 8 hingga 12 hari. Tapi kami menggunakan teh, kita menggunakan gula perang lah. Jadi dia memerlukan masa yang lebih panjang kerana setiap minggu, maksudnya minggu yang pertama, minggu kedua, minggu keempat tu kita perlukan hasil end product, maksudnya persenyawaan bakteria-bakteria tadi. Fasa pertama penguraian fruktos, glukos. Fasa kedua adalah enzim-enzim, asid-asid yang dilahirkan, yang dikeluarkan. Macam tu, macam kita kumuh kan, kita buang air, kita berpeluh. Jadi inilah bakteria-bakteria ni apa yang dihasilkan end product tadi, natural acid, natural enzyme dan juga probiotik iaitu bakteria-bakteria baik yang sangat bagus untuk usus kita. Berkenaan probiotik ini mungkin Puan juga boleh kongsikan kepada penonton dari sudut kebaikan untuk kita mengamalkan kombucha ini. Okey. So probiotik ni mungkin untuk orang yang biasa dia mungkin tahu probiotik itulah bakteria-bakteria baik. Okey. Jadi bila kita lahir sebenarnya dalam usus kita dah ada residen bakteria. Cuma adakah kita menjaga? Pandai tak kita jaga? Kita bagi dia makan apa? Macam tu. Jadi dekat situlah datangnya prebiotik. Jadi maksudnya probiotik adalah bakteria-bakteria baik, prebiotik adalah makanan kepada bakteria-bakteria baik. Jadi dengan lifestyle kita sekarang, dengan sebelum ni kita dengan PKP, kita tidur, kita makan semua macam tu, sugar terlalu tinggi, pengambilan gula terlalu tinggi. Itu pun antara salah satu juga yang menyebabkan probiotik kita tidak berkembang biak dengan mekarnya dekat dalam usus kita. Okey, kalau tadi kan Kak Net kan kita ada tunjuk juga proses penapaian itu. Dan bagaimana proses itu dilakukan? Okey.
sebelum ni saya bermula di rumah. Jadi alhamdulillah kita dah berpindah ke Permis Factory. Jadi proses itu kita nampak dia macam macam contoh kalau dekat Malaysia ni sangat popular dengan macam kita sebenarnya kaya tau dengan makanan kaya dengan probiotik. Tapai, tempe, cencaluk, budu macam tu kan. Jadi favorite kan. Jadi itu juga yang kaya dengan probiotik macam tu. Jadi tapi kita tak laratlah nak minum nak telan budu satu cawan macam tu kan. Kita boleh menambah dalam kita punya masakan ataupun kita punya menu. Jadi minuman kombucha ni kita jadikan sebagai minuman harian macam tu. Jadi proses dia mestilah berada di tempat yang betul-betul bersih. Sebab kita nak make sure yang mendominasi kawasan fermentation kita itu adalah bakteria baik. Tidak ada gangguan daripada bakteria jahat ataupun kita panggil kulat dan sebagainya. Jadi kita ada, maksudnya proses tu memang kena jaga hygiene. Lepas tu kita ada fumigation, maksudnya kita kena make sure dalam berapa bulan kita kena bersihkan kawasan-kawasan tu. Lepas tu bila kita daripada teh tu kita dah larutkan dengan gula, kita dah masak macam tu. Lepas tu baru kita masuk ke dalam balang-balang dan kita masukkan SCOBY ataupun yeast tadi dan juga gula dengan teh tadilah, dan dia perlu disimpan di dalam bilik yang gelap. So barulah proses persenyawan itu berlaku dengan harmoni, dan bilik itu mestilah bilik yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Jadi dalam suhu temperature suhu bilik lah. Kalau terlalu panas dia mungkin akan mati. Kalau terlalu sejuk, proses penguraian gula-gula tadi akan berlaku lebih lambat. Okey, Puan, kalau kita dengar prosedurnya agak kompleks dan juga agak ketat jugalah prosedurnya untuk memastikan keselamatan minuman itu sendiri. Jadi daripada pihak Puan sendiri, bagaimana nak tahu kombucha ini sudah mencapai tahap matang ataupun tahap yang kita boleh minum? Okey, kita ada tim. Saya ada doktor dengan saya, iaitu yang pakar dalam fermentasi, maksudnya PhD dia dalam bidang fermentasi, dan kita juga ada beberapa kita panggil advisor yang bantu kita dalam bidang-bidang ni. Jadi saya ni hanya berpengalaman, maksudnya saya dalam pengamal perawatan alternatif, jadi saya memang menggunakannya. Jadi of course bila kita nak scale up, kita memerlukan tenaga expertise daripada luar macam tu. Jadi kita ada beberapa equipment yang mana kita akan test daripada segi acidity. Adakah dia cukup harvest, maksudnya masa untuk dituai. Kadang-kadang kita tak ada specific time, maksudnya kita kata 30 hari. Sometimes 30 hari tu mungkin cuaca hujan sangat, ni dia mungkin lajak sikit macam tu. Lepas tu kadang-kadang mungkin cuaca agak panas sedikit macam tu, dia mungkin 28 hari atau 25 hari kita dah boleh ni. Jadi kita ada schedule login di bilik fermentasi untuk kita check dia punya bacaan gula, dia punya bacaan acidity tadi, rasa dia, dan kesihatan SCOBY itu sendiri. Kesihatan balang-balang tu, supaya kita tahu dia akan menghasilkan end product yang lebih bagus lah. Tadi Puan menyentuh berkenaan rasa. Kita nak tahu macam mana sebenarnya rasa kombucha ini. Duk cakap-cakap je nak tahu rasa kita macam mana. Okey. So kalau kita cakap proses penapaian, of course bau dia agak strong. Okey. So rasa dia tu sedikit kuat macam tu, tapi proses itulah sebenarnya yang akan menghasilkan minuman itu sedikit fizzy. So dia ada masam, manis dan fizzy. Jadi kita combine yang tu, lepas tu baru kita akan minum dengan ais sedikit lah. Jadi sebab saya daripada background wellness, jadi saya sangat mementingkan hasil produk itu adalah tiada bahan pengawet, tiada bahan-bahan macam ni, sebab kita memang bagi kepada kita punya pesakit-pesakit, patient-patient yang datang di klinik macam tu. Jadi kita sangat mengambil berat isu-isu ni lah. Jadi sebab kita nak menjadi pengeluar yang beretika. Jadi kita juga mesti ada knowledge dan kita tahu apa benda tu. Sebab setiap ingredient tu kita memang, saya sendiri memang ambil tahu. Contoh kalau kita one of flavor yang kita buat adalah pineapple ginger. Jadi pineapple tu kita ambil daripada kita menggunakan MD2 sebab rasa dia akan manis yang secara semula jadi. So halia yang kita gunakan, kita ambil yang ada
sertifikat, maksudnya dia tidak, cara proses tu tidak menggunakan chemical. Saya minta dia punya apa yang dia gunakan semasa proses penanaman itu dan semasa proses pembersihan dilakukan. Daripada tanaman sehinggalah. Ya, sebab kalau tidak kita tujuan kita adalah untuk kesihatan dan kita nak benda yang bebas orang kata chemical, kimia macam tu. Jadi of course saya kena bertanggungjawablah dengan supplier-supplier kita dan juga alhamdulillah kita juga ke arah halal certification, tinggal tunggu audit saja insya-Allah. Insya-Allah. Okey, dan kita nak tahu juga siapa yang sesuai ni untuk mengamalkan kombucha ni. Okey, kombucha ni dia sedikit garang sedikit. Garang tu maksudnya sebab rasa dia tadi kan. Jadi sebenarnya kanak-kanak 5 tahun ke atas boleh minum sehingga orang dewasa ataupun orang tua, warga emas lah. Cuma kadang-kala rasa tu bila terlalu strong, you boleh dilutekan sikit, letak air. Air sejuk lah macam tu, boleh minum. Sebab kita nak dia punya probiotik tadi. Sebab penghasilan teh kombucha ni dia adalah secara artisanal. Jadi maksudnya artisanal ni kita buat batch by batch. Jadi rasa tu kita dia agak strong macam tu. Lepas tu kita tambah lagi dengan buah-buahan lah, ikut flavor yang maksudnya kita tengok macam pineapple ginger ataupun nenas tadi dia kaya dengan bromelain. Itu sangat bagus untuk orang yang macam penat macam tu semua, digestive system macam tu kan. Jadi saya suka salah satu yang best juga adalah pomegranate, yang mana kita saffron pomegranate. Maksudnya saffron tu dia sangat bagus untuk kita punya mind macam tu. Jadi saya adalah certified acupuncturist, berkamis dan juga herbalist daripada Xiamen University China. Jadi orang kata ilmu tu kita guna pakailah dalam. Ya, betul. Baik, seperti yang Puan kongsikan tadi, pengamalan kombucha ini sangat terkenal dan telah diwarisi oleh masyarakat di Asia Timur. Ya, betul. Jadi bagaimana di Malaysia, bagaimana tahap kesedaran masyarakat, pendedahan masyarakat terhadap kombucha ini? Okey, sebenarnya dia kalau dekat Malaysia ni saya rasa dalam 7-8 tahun yang lepas dah ada, tapi dia sangat popular di masyarakat di kalangan masyarakat China macam tu. Tapi Melayu dia baru sebab kita lebih kepada cincaluk, tapai macam tu kan. Itu pun bagus juga macam tu. Jadi asalnya adalah dia mak saya ibu saya disahkan kanser pada ketika itu. Jadi itu adalah satu dugaan yang sangat berat yang saya tak tahu macam apa saya nak buat macam tu. Kita ada ilmu tapi kita bila kena dengan family sendiri kita nak buat macam mana. Jadi dekat situ saya sit down dengan doktor, saya tanya kalau macam untuk nak undergo kemoterapi ni apa persediaan yang saya perlu buat. Jadi dekat situ saya tengok kalau kemoterapi patient ni selalunya dia tak ada selera makan, dia sembelit yang sangat teruk, rasa letih macam tu kan. Loya macam tu. Jadi bila saya tengok kombucha ni dia kaya dengan all the vitamin B, rasa masa-masa manis, lepas tu asid yang dihasilkan macam lactic acid tu sangat bagus untuk kuatkan sistem pencernaan kita dan bantu untuk proses pembuangan. Jadi asalnya saya buat tu untuk ibu saya. Lepas tu saya start berkongsi dengan grup-grup kanser dan juga saya start berkongsi di Facebook. Daripada situ saya nampak hasil dia saya boleh membantu ramai orang yang boleh mengurangkan efek kemo macam tu. Jadi yang selama ni orang takut nak buat treatment macam tu kerana terlalu banyak isu-isu yang keluar. Jadi saya mengambil inisiatif itulah. Jadi dekat situ alhamdulillah bila kita tengok tu kita why not kita tambah satu lagi iaitu jihad sihat. Jadi macam ni kita nak lahirkan komuniti yang sihat yang mana bermula daripada pemakanan yang sihat. Dia tak ada magic sebenarnya. Dia adalah macam ni kita faham badan kita dan apa yang kita ambil. Baik Puan, kesihatan bermula daripada usus yang sihat kan. Jadi mungkin ada sedikitlah kata-kata kepada mereka yang belum lagi pernah mencuba. Jadi ini peluang yang baiklah untuk kita sama-sama memperbaiki balik sistem pencernaan dan juga memberi orang kata vitamin-vitamin ataupun probiotik kepada usus kita untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Okey. Itu adalah selalu yang saya selalu apa orang kata war-warkanlah. Kesihatan bermula pada usus yang sihat sebab usus yang sihat
sihat, adalah usus yang cukup, yang kaya dengan probiotik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ramai yang tak tahu sebenarnya, macam kalau kata usus ni untuk sembelit, untuk buang air macam tu. Tapi sebenarnya hormon serotonin, melatonin, itu hormon gembira ataupun hormon tidur dihasilkan daripada usus kita 80% sebenarnya. Jadi cuba kita tengok, kalau orang yang tak cukup tidur, dia moody, dia tak fokus macam tu. Jadi pengambilan minuman probiotik atau kombucha ni sangat bagus untuk bantu, sebab dia boleh detox hati kita, dia boleh kawal gula dalam darah, dia bagus untuk sistem pencernaan of course, dan boost immune system kita. Sebab itu sebenarnya yang sangat penting. Betul. Banyak kebaikannya. Wow. Hari ini kita belajar sesuatu yang baru berkenaan kombucha ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Yazra Nadia ataupun Kak Ned, pengamal kombucha, atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah dapat meningkatkan kesedaran dan juga memberi pendedahan kepada masyarakat Malaysia berkenaan pengamalan kombucha ini. Ya, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Kak Ned. InsyaAllah ini peluang yang baiklah untuk kita semua tahu kan. Kita akhirnya kita tahu apa itu kombucha dan kelebihan-kelebihan di sebalik kombucha itu sendiri untuk kita sama-sama amalkan insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita juga ingin ke cerita Pagi Terengganu. Kita terbang ke Terengganu sekejap untuk bercerita tentang pertandingan kesenian dan kecantikan ayam serama